Najib San Mahathir cuba lari dari kes Batu Putih. Tun M ugut Zahid untuk tinggalkan UMNO. PAS beri isyarat bakal tinggalkan Perikatan Nasional. Kerajaan kecewa Tun M tak beri kerjasama. Pemuda UMNO dakwa Tajuddin tak layak jadi duta. Ahli Parlimen Pekan Najib Razak hari ini mengkritik Dr. Mahathir Mohamad dengan menyamakannya dengan bekas Peguam Negara Tommy Thomas yang enggan memberikan kerjasama terhadap kerajaan berhubung siasatan isu tuntutan Pulau Batu Putih. Najib merujuk kepada tindakan Ahli Parlimen Langkawi itu yang meninggalkan inkuari yang dipengerusikan oleh bekas Peguam Negara Apandi Ali dengan tindakan Tommy pada Januari lalu yang memaklumkan bahawa dia tidak akan bekerjasama dengan pasukan petugas khas yang ditubuhkan bagi menyiasat dakwaan yang dibuat dalam bukunya My Story Justice in the Wilderness. Seperti laporan polis yang merupakan arahan RCI BNM, Suruhanjaya Siasatan Diraja Bank Negara Malaysia ditarik balik oleh Kerajaan Pakatan Harapan dan diklasifikasikan sebagai tiada tindakan lanjut ketika Atok merupakan Perdana Menteri dan Tommy merupakan Peguam Negara. Jika begini, misteri kes kehilangan Pulau Batu Putih, kes-kes mahkamah ke atas pemimpin Pakatan Harapan digugurkan begitu sahaja, kes-kes pendakwaan terpilih dan kenapa hakim baru yang langsung tiada pengalaman kes jenayah boleh pula tiba-tiba dipindah ke Mahkamah Jenayah untuk ganti hakim bagi kes paling berprofil tinggi saya. Biarpun pembicaraan sudah bermula, akan tetap menjadi misteri sindirnya yang turut meninggalkan pautan laporan berkenaan isu tersebut. Najib yang juga bekas Perdana Menteri turut menyifatkan tindakan Mahathir dan Tommy yang enggan memberikan kerjasama sebagai tidak menghormati RCI. Perangai Atok sebiji dengan si Tommy enggan beri kerjasama kepada kerajaan hari ini, katanya menerusi catatan Facebook. Pagi semalam, Mahathir meninggalkan pejabat Jabatan Peguam Negara AGC, tempat dia sepatutnya diwawancara oleh panel salah laku TOT berkaitan isu kedaulatan Pulau Batu Putih sebagai tanda protes terhadap Apandi. Bekas Perdana Menteri itu berkata dia berbuat demikian kerana panel itu masih diketuai Apandi yang menurut Mahathir mempunyai konflik kepentingan dalam kes tersebut. Najib menambah, seperti Mahathir juga perlu bertanggungjawab berhubung skandal dana BNM sebanyak 33 bilion ringgit yang didakwa hilang begitu sahaja. Malah tiada seorang pun yang pernah bertanggungjawab atas kehilangannya. Sekiranya pernah diberi tampuk kuasa, korang perlu bertanggungjawab dan menjelaskan pada negara dan rakyat. Itu baru jantan, katanya. Pada Julai 2019, ketika pentadbiran Pakatan Harapan, Menteri di Jabatan Perdana Menteri ketika itu, Liew Vui Kiong berkata, laporan polis berdasarkan dapatan RCI mengenai skandal tukaran mata wang asing pada 1990-an dulu diklasifikasikan sebagai tiada tindakan lanjut. Liew berkata, penelitian daripada dapatan itu mendapati ada kekurangan keterangan dokumentari bagi membuktikan dakwaan itu kerana katanya kejadian berkenaan berlaku lebih 25 tahun dan dokumen asal mengenainya gagal diperolehi. Datuk Seri Dr. Ahmad Zaid Hamidi memberitahu Mahkamah Tinggi di Kuala Lumpur bahawa bekas Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad memintanya membubarkan UMNO kerana parti itu tiada masa depan dan tidak boleh dipercayai. Ahmad Zahid berkata semasa pertemuan selepas pilihan raya umum ke-14 pada Jun 2018 itu, Dr. Mahathir juga memintanya memaklumkan kepada semua ahli UMNO supaya menyertai Parti Pribumi Bersatu Malaysia atas nama Melayu. Dalam pertemuan empat mata itu, Tun Mahathir cakap UMNO tiada masa depan, UMNO sudah mati. UMNO ditolak oleh Melayu dan pengundi Barisan Nasional terkubur kerana 13 parti komponen hanya tinggal 4. Beliau Dr. Mahathir meminta saya supaya lompat parti, tinggalkan UMNO dan sertai bersatu. Tun Mahathir kata UMNO tidak boleh dipercayai, perompak, penyamun, perasuah, malah jijik dan kotor. Beliau minta UMNO dibubarkan dan dia suruh saya maklumkan kepada ahli UMNO supaya sertai bersatu dan suruh saya lupakan UMNO, katanya. Beliau berkata demikian semasa pemeriksaan utama oleh peguamnya Datuk Ahmad Zaidi Zainal semasa membela diri atas 47 pertuduhan iaitu 12 pecah amanah, 8 rasuah dan 27 pertuduhan pengubahan wang haram membabitkan puluhan juta ringgit dana milik Yayasan Akal Budi. Ahmad Zahid 69 berkata beliau menolak permintaan Dr. Mahathir itu dan menyatakan bahawa sekiranya ditakdirkan, beliau menyertai bersatu selepas diberikan kepercayaan untuk menjalankan tugas-tugas sebagai Presiden UMNO dan esoknya beliau meninggal dunia, kuburnya akan banjir. Saya menyatakan bahawa saya tidak akan bubarkan UMNO. Tak rela parti ini dikuburkan tanpa batu nisan. Tak mahu parti sejak 1946 itu terkubur begitu sahaja.
Saya beritahu Tun Mahathir jika saya sertai bersatu, tapi ditakdirkan saya mati keesokan hari, kubur saya banjir sebab 3.8 juta ahli UMNO datang dan kencing atas kubur saya, katanya. Terdahulu Ahmad Zahid berkata, perjumpaan terbabit disampaikan oleh dua wakil iaitu Datuk Seri Khairuddin Abu Hassan dan bekas Ketua Wanita UMNO bahagian Gopeng, Datuk Hamidah Osman, yang menyatakan bahawa Dr. Mahathir berhasrat untuk berjumpanya. Datuk Khairuddin dan Hamidah beritahu saya bahawa Tun Mahathir nak jumpa saya. Pada masa itu, saya tidak terbuka nak jumpa walaupun dia sudah jadi Perdana Menteri. Semasa pertemuan dengan Tun Mahathir, beliau menyatakan bersedia bertemu dengan sesiapa. Hakikat merekalah Khairuddin dan Hamidah yang meminta saya berjumpa Tun M. Ini disahkan oleh Hamidah sendiri. Ini bermakna Hamidah nyatakan yang benar, tetapi Khairuddin pesongkan fakta, katanya. Kepada soalan Ahmad Zaidi selepas pertemuan dengan Tun Mahathir, apa yang berlaku selepas itu, Ahmad Zahid menjawab, saya telah diugut jika tidak lompat parti ke Bersatu dan jika saya tidak bubarkan UMNO, sesuatu akan dilakukan kepada saya. Penganalisis membuat spekulasi bahawa PAS sudah bersedia untuk bergerak secara solo pada pilihan raya umum akan datang PRU15. Azmi Hassan daripada Akademi Nusantara berkata, ini dapat dilihat menerusi pengisytiharan Presiden PAS Abdul Hadi Awang bahawa parti itu terbuka kepada idea PRU awal. Kenyataan Hadi itu katanya boleh ditafsirkan sebagai langkah parti itu menjarakkan diri daripada sekutunya dalam Perikatan Nasional iaitu Bersatu yang tidak mahu PRU diadakan sebelum masanya. Dengan cadangan dari dalam parti untuk menggunakan logo sendiri dan ditambah dengan kenyataan Hadi bahawa parti itu tiada masalah jika PRU15 disegerakan. Ini membayangkan PAS tidak saluan dengan kehendak Bersatu, katanya kepada portal FMT. Jumaat lepas Hadi berkata, walaupun secara dasarnya PAS bersetuju PRU15 patut diadakan pada akhir penggal parlimen, ia boleh disegerakan jika timbul keperluan bagi sebuah kerajaan yang lebih kukuh. Beliau berkata demikian ketika mengulas pandangan bekas Perdana Menteri Dr. Mahathir Mohamad bahawa masa terbaik untuk mengadakan PRU15 adalah pada Julai 2023. Sementara itu, ketika ditanya mengenai cadangan sesetengah pihak dalam PAS supaya parti itu menggunakan logo sendiri pada PRU15, Hadi berkata itu hanyalah pandangan peribadi mereka. Setakat ini parti masih menggunakan logo Perikatan Nasional, tambahnya. Azmi memberi amaran jika PAS bertanding secara bersendirian pada PRU15, ia mungkin melemahkan peluangnya kerana perlu bersaing dengan UMNO dan Bersatu untuk meraih undi orang Melayu. Katanya langkah terbaik untuk PAS dalam menghadapi PRU15 adalah menghidupkan semula gabungannya dengan UMNO menerusi Muafakat Nasional. Bagaimanapun, katanya UMNO tidak mempunyai sebab untuk bekerjasama dengan PAS pada peringkat ini. Beliau berkata, jika perlu bekerjasama dengan Bersatu, PAS wajar menggunakan logo sendiri, memandangkan panji Perikatan Nasional tidak akan memberi sebarang nilai tambah merujuk kepada prestasi buruk ditunjukkan dalam pilihan raya negeri Melaka serta Johor. Seorang lagi penganalisis Ahmad Fauzi Abdul Hamid daripada Universiti Sains Malaysia berkata, langkah PAS seterusnya akan bergantung kepada perkara yang menjadi keutamaan parti itu untuk PRU15. Jika ia mahu kekal mempunyai suara dalam kerajaan persekutuan, lebih baik jika ia kekal bersama UMNO, katanya. Namun ini juga akan membuka ruang untuk UMNO terlibat dalam kerajaan negeri Kelantan, Terengganu dan Kedah, katanya kepada portal FMT. Sebaliknya, katanya jika keutamaan PAS ialah mengekalkan pentadbiran kerajaan negeri seperti sekarang, maka lebih masuk akal untuk menggunakan logo sendiri. Kerajaan mengambil maklum pendirian Tun Dr. Mahathir Mohamad untuk tidak meneruskan sesi temu bual saksi bersama jawatan kuasa kecil Thought of Misfeasance di Jabatan Peguam Negara. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar berkata, mantan Perdana Menteri itu tidak mahu memberi kerjasama selagi Tan Sri Muhammad Apandi Ali dilantik sebagai pengerusi pasukan petugas khas semakan Undang-Undang Kes Kedaulatan Batu Putih, Batuan Tengah dan Tubis Selatan. Menurut beliau, kerajaan berpandangan tiada isu berbangkit berkaitan keputusan Jemaah Menteri pada 29 Oktober lalu untuk melantik Muhammad Apandi, memandangkan pertimbangan sewajarnya telah dilaksanakan terhadap keputusan menubuhkan pasukan petugas khas tersebut. Oleh itu, katanya sebarang bantahan berkaitan kedudukan pengerusi pasukan petugas khas sewajarnya dibangkitkan lebih awal untuk perhatian kerajaan. Pasukan petugas khas ini dilantik dengan tujuan spesifik untuk meninjau dan mengkaji option perundangan bagi menyiasat berkaitan penarikan rayuan kes ini di International Court of Justice (ICJ) pada 2018. Pasukan ini juga telah menjalankan tugas mereka selama 7 bulan sehingga laporan interim disediakan dan laporan akhir serta tindakan susulan sedang disediakannya. Adalah mustahil untuk saya bertindak sewenang-wenangnya tanpa sebarang justifikasi untuk mengeluarkan Muhammad Apandi sebagai pengerusi apabila Jemaah Menteri membuat keputusan, katanya dalam kenyataan kepada media.
Menurut Dr. Wan Junaidi, pasukan khas itu hanya hendak mendengar dan mendapatkan pandangan mengenai situasi pada 2018 apabila Kerajaan Pakatan Harapan menarik balik rayuan kes itu di ICJ. Katanya Mahathir sudah sedia maklum pelantikan itu oleh Jemaah Menteri dan beliau sebenarnya boleh menolak untuk hadir ke sesi pagi di Jabatan Peguam Negara. Keputusan itu, ujarnya, telah mengejutkan panel pelembu bual dan perkara-perkara yang sepatutnya dapat dikongsikan oleh beliau tidak dapat diperolehi oleh PPK. Dalam hal ini, Dr. Wan Junaidi menyatakan kekecewaannya dengan tindakan Mahathir yang tidak memberi kerjasama. Bagaimanapun, beliau menegaskan pasukan petugas khas akan meneruskan komitmen dan tanggungjawab untuk menghasilkan laporan akhir seperti mana yang dirancang. Ini selaras dengan tujuan penubuhannya, iaitu untuk meneliti hala 7 berhubung kes kedaulatan Batu Putih, Batuan Tengah dan Tubir Selatan serta keputusan kerajaan pada tahun 2018 untuk menarik balik permohonan semakan dan permintaan tafsiran kes kedaulatan Batu Putih, Batuan Tengah dan Tubir Selatan, kata beliau. Bekas Ahli Majlis Kerja Tertinggi UMNO Tajuddin Abdul Rahman tidak layak untuk dilantik sebagai Duta Besar Malaysia ke Indonesia dan disaran supaya berehat. Esko Pemuda UMNO Muhammad Mukarrabin berkata kerajaan sewajarnya mengkaji semula pemilihan Tajuddin sebagai duta kerana terpalit dengan pelbagai kontroversi yang boleh merosakkan imej negara. Saya menghormati beliau sebagai orang lama dalam parti, tetapi tindak tanduk dan sikap yang ditunjukkan membuktikan beliau tidak selayaknya memegang jawatan dalam MKT. Bahkan saya menyarankan agar beliau tidak perlu dilantik menjadi duta di Indonesia. Cukup-cukuplah memegang jawatan dalam parti dan juga kerajaan. Berilah ruang dan peluang pemimpin lain pula untuk berkhidmat, katanya dalam kenyataan. Tambahnya, ramai lagi pemimpin lain atau bekas pegawai tinggi kerajaan yang lebih layak dan boleh dilantik sebagai duta Malaysia ke Indonesia. Tajuddin menghangat politik negara apabila mendedahkan rancangan UMNO, kononnya menyokong Ketua Pembangkang Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri bagi menggantikan Muhyiddin Yassin. Dalam sidang medianya kemarin, dia mendedahkan pakatan sulit itu diketuai Presiden UMNO Ahmad Zaid Hamidi. Turut terbabit dalam pakatan itu ialah bekas Perdana Menteri Najib Razak. Tajuddin turut menyerang Ahmad Zahid sebagai liabiliti kepada UMNO dan tidak layak untuk memimpin parti bagi menghadapi PRU15. Kenyataan Tajuddin itu dibuat selepas beberapa hari dia digugurkan daripada jawatan ahli MKT UMNO oleh Ahmad Zahid. Dalam pada itu, Muhammad Mukarrabin menyifatkan keputusan MKT UMNO memecat ahli parlimen Pasir Salah itu adalah amat tepat. Jangan hanya kerana ingin menjaga hati kawan-kawan, nama parti dan imej negara terpalit sekali lagi dengan kenyataan-kenyataan yang tidak matang dan memalukan. Sebagai pemimpin, kita sudah terikat dengan amanah dan janji. Bila dibuka segala minit mesyuarat hanya kerana dilucutkan jawatan, itu hakikat menunjukkan Tajuddin adalah pemimpin yang tidak bertanggungjawab dan tidak amanah, katanya. Muhammad Mukarrabin berkata Ahmad Zahid telah membuktikan kredibilitinya sehingga UMNO kembali menerajui negara dengan pelantikan Ismail Sabri Yaakob sebagai Perdana Menteri Ogos tahun lalu. Beliau, Ahmad Zahid, dikenakan tindakan mahkamah setelah menjadi presiden dan pada masa itu parti UMNO ditekan sampai lumat di saat parti tiada kuasa. Walaupun presiden diheret ke mahkamah tiap-tiap minggu, beliau dan barisan kepimpinannya telah berjaya membawa parti memenangi 7 pilihan raya kecil dan pilihan raya negeri termasuk Melaka dan Johor, katanya lagi.